Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Jadi kita sambung pada muka surat 125 maratibul ulama, kedudukan dan darajat ulama. Kita mengetahui. Jadi tatimmatun sebagai pelengkap, maratibul ulama isittun. Itu kedudukan ulama ada 6 bahagian. Al-martabatul ula mujtahidun mustaqillun kal a'immah arba'ah wa adrabihim ay wa amthalihim. Daraba ni dalam bahasa Arab hampir ada 40 makna. Dalam bahasa Arab ada hampir 40 makna. Lalu yang orang tahu daraba ni pukul je. Bermusafir pun kalimah daraba juga. Contoh pun daraba juga. Daraballahu mathalan. Jadi a'immah arba'ah mereka ni ada kaedah usul fiqh sendiri dan ada ijtihad sendiri. Begitu dengan Sufyan al-Thawri, Sufyan Uyainah, Daud al-Zahiri wa amthaluhum, dan Muhammad Amin dalam kitabnya Dhuhal Islam menyebutkan mazhab ini dekat 70 imam. 70 imam. Dan guru saya Dr. Kamaludin Imam rahimahullah membuat kajian semua mujtahid mutlak ada lebih kurang 500 mazhab. 500 mujtahid sejak daripada zaman sahabat sampailah kepada a'immah arba'ah dan seterusnya. So sebenarnya mazhab dalam Islam alhamdulillah cukup banyak, cukup elok, molek. Cuma yang ditulis secara mutawatir ada lengkap usulnya, kaedah dan maqasid mazhabnya berserta dengan data fiqh hanya 4 mazhab. Itu saja untuk maklumat. Yang kedua, darajat yang kedua, mutlaqun mas'ai mujtahidun mutlaqun muntasibun ataupun muqayyadun. Kal Muzani, Buwaiti dalam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab seperti Ibnu Qasim ataupun dalam mazhab Abu Hanifah iaitu Qadhi Yusuf dan juga Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Jadi mereka ini adalah mujtahid mutlak juga, cuma mereka tak meninggalkan kaedah-kaedah usul fiqh di dalam mazhab imam mereka. Cuma perbezaan fatwa mereka itu kerana kesahihan hadis ataupun uruf yang berlainan. Yang masyhur daripada kalangan mereka ikhtilaful azminah laisa ikhtilafa al-adillah. Jadi apa nama dia, ini di antara punca-punca ramai ulama-ulama mazhab mukhalafah imamnya hampir kepada 90%. Imam Muzani bercanggah dengan Imam Syafi'i, Imam Ibnu Qasim bercanggah dengan Imam Malik, Qadhi Yusuf bercanggah dengan Abu Hanifah dan seterusnya. Dan mereka ni dianggap sebagai ashabul wujuh dalam mazhab. Yang ketiga, al-thalithah ashabul wujuh kal-Qaffal as-saghir wa Abi Hamid al-Asfirayini, bukan Abu Hamid al-Ghazali. Jadi mereka ni mencapai darajat mujtahid dalam mazhab yang mereka ini mampu menjawab fatwa-fatwa di zaman mereka berdasarkan kaedah mazhab. Jadi mereka akan sebut wajhun. Qala wa fi wajhin kadza qala ba'd ashabil wujuh. Dan mereka ni sangat berperanan mengembangkan mazhab imam dalam bentuk wajah-wajah. Wajah itu masuk pendapat lah, tetapi kaedah masih menggunakan kaedah mazhab. Dan ini pun dah sukar untuk mencapai darajat. Dan seterusnya. Al-Ghazali pun dikatakan mujtahid dalam mazhab. Imamul Haramain. Al-Qaffal ini dikatakan sama ada as-saghir ataupun kabir. Dia ada dua, al-Qaffal as-saghir, tapi saghir dalam mazhab. Soal lagi al-Qaffal al-kabir.
Kalau dibakar semua kitab-kitab mazhab termasuk dia boleh tulis balik. Sebab dia hafal semuanya. Subhanallah. Itulah imam-imam. Dia macam Imam Amidi. Imam Amidi dia hafaz Al-Mustasfa Imam Ghazali rahimahullah. Kalau Imam Ar-Razi juga turut menghafaz Al-Mustasfa. Makna dia pun bukan setakat hafal Quran, kitab-kitab pun hafal. Rupanya benda tu berlaku di zaman sekarang ni seperti Syekh Ali Qradari, Muhammad Hasan Dadu, Ahfazu Ahli al-Ard. Dia hafal lebih kurang 52 buah kitab. Kita di Malaysia ni tak masyhur dengan begitu. Kita punya dirasah cara yang lain. Paling ramai pun hafal matan Ajrumiyah ataupun matan Abi Syuja' ataupun matan Zubat ataupun Alfiyah. Sebab tak ada madrasah yang mentalqin kita macam tu. Tak ada kemampuan. Masyayikh pun tak ada kemampuan, kita pun tak ada kemampuan. Jadi dia memang macam tu dalam kitab Tadhkiratu Al-Ilmi wa Ta'lim tu. Dia menceritakan kalau kita sebelum belajar dengan guru yang besar, kita boleh belajar dengan guru yang sederhana dulu. Makna dia boleh tahan lah. Lepas kita belajar dengan dia, kita pergilah Mauritania ke Mesir ke, jumpa dengan ulama yang lebih besar lagi. Itu memang cara kita belajar. Dia ada layer dia. So kita tak ada masalah belajar dengan guru yang sederhana, yang tinggi sikit daripada kita. Habis itu belajar tinggi lagi. Dan guru tu pun ada masa tambah ilmu lagi. So ilmu ni dia tidak ada perhentian. Seperti Al-Imam Ibn Hisham rahimahullah, si bawah di zaman dia, umur 70 baru belajar mazhab Hanbali. So dia hafal matan Khiraqi. Begitu dengan Ibn Jauzi Al-Hanbali, umur 70 dia belajar qiraat 7. Di sini ada Ustaz Kamal kita, dia bakal qiraat. Lepas belajar qiraat, Kamal Syubura kan, Usuluddin. Tapi Ustaz Hafiz confirm lah belajar 7 qiraat. So saya pun doa kepada Allah kalau umur panjang, ilmu yang terakhir nak belajar di antaranya ilmu qiraat lah, 7. Ilmu Quran ni kira penutup ilmu kita lah. Kerana hafal Quran 30 juzuk sebab kita tak ada dalam hati kita untuk niat berhenti belajar. Ilmu ni terlampau banyak. Kalau kita kata kita alim, kita berhenti belajar, rugi kita. Maklumat sentiasa berkembang, buku sentiasa dicetak. Kalau kita berhenti belajar dengan alasan kita sibuk atau kita berumur atau kita macam-macam alasan, rugi kita sebenarnya, kita rugi. Dan pengalaman orang-orang yang hebat ni, kita sentiasa belajar, otak kita pun cergas. Walaupun otak kita badan tua, tapi otak kita masih muda. Kemudian Ar-Rabi' Mujtahidul Fatwa Kar-Rafi'i wan Nawawi. Mereka ni dianggap sebagai pakar rujuk di dalam fatwa Syafi'iyah, menjadi imam yang ditunjuk jari kepada mereka. So kita baca buku-buku mereka dan menganalisa. Tapi zaman sekarang universiti pun tak sedia, pondok pun tak sedia pengajian sedemikian rupa. Jadi susah kita nak buat, kita kena merantau. Pemerhatian saya yang lemah ni, saya duduk insaniah lama juga. Kita tak mampu nak sediakan. Faktor banyaklah. Sistem kita MQA tak mampu. Dia pun tak faham sistem-sistem macam ni. Dan zaman kita ni zaman industri. Hatta di Azhar pun tak mampu nak buat macam ni. Belajar pun ala kadar je lah. Mungkin ditambah di masjid, begitulah. Di Jordan pun macam tu juga. Di Madinah pun macam tu juga. Dia banyak kepada usaha individu. Dia pergi jumpa syekh, dia pergi talaqi. Kalau nak hakkan pondok dan universiti tak jadi. Contohnya pondok mungkin 10 tahun kita boleh baca Sahih Bukhari habis, tapi Kutubus Sittah tak habis. Jadi sebenarnya benda ni banyak kepada usaha individu. Dia pergi sana, dia pergi sini, dia merantau, ada duit dia merantau. Di Mauritania dia perbuat 17 tahun. Lengkap package macam kita bincang ni. Tetapi sekolah tu ditutup oleh kerajaan sebab dituduh sebagai teroris. Macam-macam.
Tapi mereka ada ulama lengkap sebab yang mengajar tu hafal Bukhari, hafal semua kitab-kitab Malikiyah. Jadi mereka ada orang kata apa, kriteria dan kapasiti, kemampuan nak buat benda tu. Kita tak ada. Itu yang menjadi susah sikit. Tapi tak apalah. Yang ada kita belajar apa yang ada lah. Yang kelima. Al-khamisah nudharun. Yang mampu menilai. Fi tarjihi ma ikhtalafa. Ataupun nadharun. Penilai-penilai terhadap fatwa Imam Rafi'i dan juga Nawawi. Fi mahtalafa fihi syaikhan kal Isnawi wa adrabihi. So Isnawi dia mampu menilai pandangan-pandangan imam. Dua imam ini. Memang kerja dia subhanallah. Ajaib. So ini di antara benda yang kita kagum dengan ulama kita. Mereka berkhidmat untuk agama dengan ikhlas. Tak ada bayaran pun dulu. Imam Nawawi tak ada bayaran. Dia hidup pun makan kacang sehari. So itu Allah Ta'ala tulis mereka qabul. Katabalahul qabul. Allah Ta'ala tetapkan mereka. Sampai sekarang ni Imam Nawawi macam ni lah kehidupannya. Dia meninggal 676. 676 dah sekarang ni 1435. Dah hampir 800 tahun. Semua orang belajar kitab dia. Di serata dunia. Di serata mazhab. Kerana kehidupannya yang zuhud, yang warak, yang taqwa. Itu memang tak boleh nak challenge lah. Wa adrabihi. Tapi tak disebut seperti apa nama dia, Imam Ibnu Hajar. Sebab bagi sebagian ulama Syafi'i, Ibnu Hajar tak sampai tahap ni. Tapi kalau saya perhatikan sampai, tapi penilaian masing-masing lah. Imam Ramli sangat luar biasa. Tapi pasal apa dia tak sampai? Ajaib. Kalau Imam Ramli pun tak sampai, tak ada orang boleh sampai dah. Mereka dah hebat sangat. So, sebenarnya orang boleh buat kajian lah. Kajian yang macam mana kena baca nihayah. Tapi dalam nihayah pun ada pandangan-pandangan mereka yang mereka tahriskan. Kadang-kadang benda ini tak diistiqra', makna tak dibuat induksi secara sempurna. Sebab ulama-ulama Syafi'iyah ni hebat. Tanpa menafikan ulama yang lain. So itu kalau kita nak belajar ilmu syariah, kalau kita mula dengan mazhab Syafi'i, bagus. Sebab kita ada lengkap semua. Qamus dia, kitab hadis dia, kitab fiqh dia, usul fiqh dia. Kemudian kitab tafsir dia, kitab tarikh dia. Kemudian kita belajar mazhab lain. Bagus. Ini pandangan lah, bukan makna tepat. Macam mana pun, tapi saya rasa macam itulah. Sebab kita ada qamus sendiri. Kita ada kitab qamus Al-Misbahul Munir oleh Al-Fayumi, yang mana dia mengumpulkan mustalah-mustalah Imam Rafi'i. Jadi kita ada qamus. Tapi sistem tu tak ada dah. Qamus-qamus kita pun tak hafal qamus. Ada ulama di Mauritania dia hafal satu qamus tu, Al-Qamus Muhit. Umur dia 70 tahun, 4 jilid. So, sebenarnya ulama dulu semuanya menghafaz qamus. Jadi dia tahu bahasa Arab tu secara kuat. Peringkat yang ke-6, hamalatu fiqhin. Ini pakar-pakar fiqh lah, tapi tak mampu mentarjah. Wa maratibuhu mukhtalifatun. Ada yang fal'a'laun macam Ibnu Hajar. Dia bolehlah nilai sikit-sikit. Ni depa katalah, bagi saya Ibnu Hajar mencapai tahap mujtahid. Yaltahiquna bi ahli al-martabatil khamisah. Depa boleh mentarjah. Jadi sebenarnya peluang untuk mengkaji, dan ramai ulama yang mengkaji, hatta di Mesir, kalau ikut anak murid Syekh al-Jumu'ah, Syekh al-Jumu'ah mencapai tahap mujtahid di dalam mazhab Syafi'i. Syekh al-Jumu'ah mencapai mujtahid di dalam mazhab Syafi'i. Cuma ada sahabat-sahabat kita yang nakal ni, dia panggil Syekh al-Jumu'ah ni ulama sultan. Tak apalah dia ulama sultan ke ulama apa pun, saya nak bincang secara akademik. Dia walaupun dikatakan ulama sultan, tapi dia mencapai tahap mujtahid dalam mazhab. So, imam, kabir, alim, sufi. Cuma bila siasah kita tak pastilah kenapa dia ada pendirian dia, itu salah pada Allah lah.
Kita di Malaysia pun macam tu. Sebab itu kita netizen ni ataupun gerakan-gerakan apa dia melabel ni kadang-kadang bahaya. Sebab mereka ada ijtihadat yang mereka nampak yang lebih bermaslahah. Dan memang ada ulama yang tegur, itu normal. Zaman Imam Ahmad pun Imam Ahmad tegur ulama-ulama di zaman dia. Tetapi tidak merendahkan martabat ulama-ulama di zaman dia. Begitulah kita. Baik, ada yang rendah sedikit tidak mampu untuk mentarjih. Banyak ulama Syafi'i ini kalau kita kira mungkin sampai lebih daripada 10,000. Lebih daripada 10,000. Kita boleh baca Tabaqat Syafi'iyah oleh Imam Subki. Macam-macam nama. Kalau di belah Asia, ulama-ulama Syafi'i seperti Imam Jawi di Indonesia, seperti Syekh Yasin Al-Fadani, orang Indonesia, mereka pakar dalam mazhab Syafi'i, hafaz. Seperti Syekh Yasin Al-Fadani, dia ada lebih kurang 1,000 orang guru dan dia sendiri tulis. Dia ada syarah kitab Al-Lumah, dia ada syarah kepada Manzumah Ashbah Nazair, Al-Fawaid Janiyah, dia ada kitab syarah Sunan Abi Dawud. Maknanya dia di Malaysia tak jumpa kitab-kitab yang menunjukkan kepada ulama Malaysia ini takhassus dalam mazhab Syafi'i yang mendalam. Seperti Syekh Yasin Fadani. Kita ada kitab Idris Marbawi Al-Bahrul Madhi, tapi Al-Bahrul Madhi dia tidak menunjukkan keupayaan Imam Idris Marbawi dalam mazhab. Walaupun dia ulama besar, kerana dia mengadaptasikan kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada Sunan Tirmizi. Tapi kita bincang dari sudut takhassus, dari sudut pakar Syafi'iyah. Kita tak bincang dari sudut keilmuan. Jadi di Indonesia ada ulama yang mensyarah kitab Fathul Qarib, Hasyiah Petir, tak ingat anda beli tu, nama orang Indonesia. Dia syarah dalam bahasa Arab dan begitu mutamakin di dalam mazhab Syafi'i. Tapi alhamdulillah mereka pun serumpun dengan kita. Jawa, Malaysia, Indonesia itu satu bangsa saja. Maknanya ada pakar-pakar Syafi'i yang datang daripada Asia. Alhamdulillah. Kebanyakan di India berlari itu memang walaupun India kepakaran mereka adalah mazhab Syafi'i luar biasa. Begitu dengan negara-negara seperti di Tajikistan dan seumpama dengannya, mereka mewarisi mazhab Syafi'i secara bersanad dan penulisan mereka wujud. Jadi ini alhamdulillah ada di dunia sampai sekarang ni. Faqad nassu ala anna al-maratib al-arba' al-awwal, martabat yang pertama 1 sampai 4 itu, al-maratib al-arba' yajuzu taqliduhum. Ya, kita boleh ikut 4 imam tersebut. Annal maratib al-arba' al-awwal, al-awwal yang mula-mula tu. Yajuzu taqliduhum. Kita boleh ikut mazhab 4, boleh ikut Imam Muzani, boleh ikut Ashabul Wujuh. Wa ammal akhiratan 5 dan 6, fal ijma'ul fi'li min zamanim ila al-an al-akhdhu biqaulihim wa tarjihatuhum wa tarjihatihim fil manqul hasb al-ma'rufi fi kutubihim. Jadi kita ambil pandangan tarjih mereka dalam kitab mereka. Makna dia mereka hanya mentarjih, kita ikut tarjih mereka. Yang pertama sampai Imam Nawawi, kita boleh ambil ikhtiarat Nawawi rahimahullah, dan ada tesis PhD yang kumpul ikhtiarat, pilihan-pilihan pandangan Imam Nawawi yang khusus, yang bukan mazhab Syafi'i. Itu pun susah juga. Namun kalimah ijma' fi'li ini ditolak oleh ulama sebab ijma' ni mesti mujtahid. Tetapi macam mana tidak mujtahid boleh berijma'? Maka mungkin di sini maksudnya ijma' lughawi. Zakaru fi matlabil iqaz. Dalam kitab ni saya tidak tahu penulisnya. Wa fi hawashil mahalli lil Qalyubi. Ni kitab hasyiah kepada Al-Mahalli, Kanzul Ar-Raghibin. Imam Qalyubi berkata, in qadara al-mujtahidu. Kalau seorang mujtahid itu mampu ala tarjih duna istinbat
fahuwa mujtahidul fatwa. Kalau orang itu dia mampu mentarjah di antara kalam-kalam ulama tapi dia tidak mampu istinbat dalam hukum-hukum yang baru, tak ada keupayaan. Dia adalah mujtahid fatwa. Tetapi kalau kita teliti sebenarnya pembahagian ini ada keraguan sebab Imam Nawawi dikatakan mujtahid fatwa tapi dia mampu istinbat, dia ada istinbat yang khas. Berarti sebagian ulama kata pembahagian ini sebenarnya kurang tepat juga sebab kalau dia mujtahid fatwa dia mesti mampu istinbat. Tapi tak apalah, itu sebagai terma akademik, kita tak ada isu apalah. Cuma Imam Nawawi lebih daripada mujtahid fatwa. Saya bercita-cita lah nak kaji Imam Nawawi secara mendalam, nak membuktikan dia adalah lebih daripada mujtahid fatwa. Memang maqam dia tinggi di sisi mazhab. Berdasarkan kitabnya Al-Majmu'. Wa in qadara ala al-istinbat, kalau dia mampu istinbat, fahuwa min qawaidi imamihi, fahuwa mujtahidul madhab. Kalau dia mampu istinbat daripada kaedah imam, dia adalah mujtahid mazhab. Aw ala istinbat min al-kitab was sunnah, fahuwa mujtahidul mutlaq. Ini seperti Imam apa nama dia, Syafi'i. Al-Imam Bukhari sendiri pun dikatakan mujtahid mutlaq. Pada peringkat pertama di Syafi'i, kemudian dia beralih menjadi mujtahid mutlaq. Sebab itu ada tesis yang mengumpulkan mazhab Imam Bukhari. Dan Syekh Ali Jumu'ah dia kumpul sedikit, lebih kurang dekat 30 pandangan Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari yang bercanggah dengan mazhab 4. Misalnya bagi dia kalau kita seorang tu bersetubuh tidak mengeluarkan air mani, tidak perlu mandi wajib. Itu pandangan Imam Al-Bukhari rahimahullah. So makna dia Imam Abu Daud dianggap sebagai mujtahid mutlak, Imam Daraqutni mujtahid mutlak, Imam Muslim tidak. Jadi anak dia ramai imam-imam kita ni. Qala fi Fath al-Mu'in wal mujtahidu man ya'rifu bi ahkam al-Qur'an min al-'am wal khas wal mujmal wal mubayyan wal mutlaq wal muqayyad wal nas wal zahir wal nasikh wal mansukh wal muhkam wal mutasyabih. Dia faham semua qawaidul Quran. Makna dia berlatih baca usul fiqh dalam bentuk kerangka Quran, bukan kerangka kitab. Dan ini perlu kepada isti'ab hifzul Quran tam. Makna kalau siapa yang hafal Quran 30 juzuk, dia ada imkaniah untuk melatihkan dirinya mencapai mujtahid mutlak. Cuma itulah kena cari guru yang mencapai tahap mujtahid, usaha dia dan taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Tak ada benda yang mustahil, tapi takat ini tak ada lagi lah. Itu je nak cerita. Dia kena tahu bi ahkami sunnah minal mutawatir. Hadis-hadis mutawatir. Pendek kata dia baca kutubus sittah lah. Wa huwa ma ta'addadat turuquhu, yang banyak jaluran. Wal ahad wa huwa bi khilafihi, jalurannya tak begitu banyak. Wal muttasil bi ittisali ruwatihi ilaihi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kena tahu rijal-rijal dia. Banyak benda noh. Wa yusammal marfu'. Hadis-hadis yang bersambung kepada Rasulullah dinamakan sebagai marfu'. Satu pengajian hadis sangat istimewa. Orang yang belajar hadis ni sangat istimewa sebab dia belajar satu persatu nama-nama asma'ur rijal, arwah. Jadi kalau kita berkesempatan belajarlah ilmu hadis. Walaupun kita bukan ilmu hadis, tapi kita nak tahu secara yakin, secara tenang di jiwa kita, siapa perawi-perawi Bukhari, siapa perawi-perawi Imam Syafi'i, siapa perawi-perawi Imam Malik. Jadi kita tahu dengan orang kata apa, otak kita tahu keadaan dia. Pasal apa hadis ni dhaif, pasal apa hadis ni sahih. Sekarang ni kita tahu secara taklid, tak apa, okey je. Ulama pun mengizinkan, Ibnu Hajar pun mengizinkan. Tidak ada masalah bertaklid. Cuma kalau kita naik maqam sedikit, kita tahu itu lebih baik. Mencapai tahap yakini. Ada itu lebih, orang kata apa, aslam, dan kita boleh mempertahankan ulama-ulama difa' anis sunnah lebih bagus. Sebab kalau kita nak difa', kalau kita pun tak tahu, kita pun taklid, susah kita nak mempertahankan. Tapi
Ini terbuka kepada orang yang ada himmah aliyah, yang ada semangat yang cukup kuat, dia yakin dengan diri dia, dia belajar, kena ada duit, kena merantau, kena korban waktu, tidur pun sikit, dia boleh mencapai tahap-tahap tersebut. So, itu alhamdulillah kalau di India, di Mesir, ya, di Madinah, di sebahagian Morocco, maka ada ulama-ulama yang hafaz Sahih Bukhari, yang hafaz Sahih Muslim di Yaman. So satu keindahan bagi sebuah negara ada ulama-ulama sedemikian rupa. Jadi kita nak wujudkan pun perlu kepada orang kata apa, satu tajdid lah, satu inovasi yang mampu mewujudkan mereka yang menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ila sahabi faqat wa yusamma al-mawquf. Jadi sanad-sanad yang bersambung sampai kepada sahabat, dan itu adalah ucapan sahabat bukan ucapan Rasulullah, nama dia mauqufan. Dan ini kita boleh baca kitab Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Jadi kalau kitab tu ada lebih kurang 28 jilid. Musannaf Ibnu Abi Syaibah tahqiq daripada Muhammad Awamah ada 28 jilid. Itu pun dia tahqiq 28 tahun tak silap ana. Subhanallah. Sebab tu kita pun tak kenal dia. Kita kenal melalui buku. Dia bukanlah banyak masuk TV pun. Dia bukan masuk radio pun. Maka syughlun bil ilm. Itulah haqaiqul ulama. Tuan-tuan bayangkan hampir 28 tahun hidup dengan belasan ribu hadis mauquf. Itu pun mereka masih tawaduk. Saya bukan ulama, saya bukan muhaddis. Begitu dengan Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razak ada 15 jilid yang dibuat oleh tim Habibur Rahman Al-A'zami, lebih kurang 15 tahun tak silap. Ada lebih kurang 15 jilid ataupun 20 jilid. Itulah kehidupan ulama. Kita boleh tiru kehidupan ulama ni walaupun tak jadi ulama, tapi hidup macam ulama lah. Bangun sebelum subuh, baca kitab, menulis, sembahyang subuh, sambung balik baca, rehat, kemudian sembahyang duha, kemudian sambung balik membaca, mengajak, lepas zuhur apa dia baca balik, asar menulis, maghrib sembahyang, lepas tu menulis balik atau membaca. Jadi kehidupan kita macam ulama walaupun bukan ulama. Tapi tak tahu adakah kita seronok cara hidup macam tu. Tapi bila kita buat istiqra', membuat kajian, semua ulama hidup macam tu. Lebih kurang je. Kita banyak nak pergi kenduri lagi, nak pergi sana, nak pergi sini. Tambah yang banyak aktiviti sukan lagi tak boleh. Bukan salah, itu tak haram. Cuma kita nak cerita hayatul ulama. Itu je cerita. Tapi kalau kita nak hidup cara mereka, kita pun baca doa. Allahumma hyini bihayatil ulama. Tetapi kehidupan kita, bila kita baca, tak juga. Jadi kita boleh mula dengan kehidupan ulama ni sebelum subuh. Kita contoh di Malaysia bangun 4:30 pagi, 5 pagi, kita mula baca. Baca Riyadhus Salihin. Malah kita nak mengajak malam tu sebelum subuh dah baca dah. Lepas subuh, ambil rehat sikit, sambung baca sembahyang duha. Baca Quran. Baca balik. Kalau yang pergi pejabat dulu. Kalau yang pencen, sambung baca. Saya pernah jumpa kehidupan seorang ulama Rabbani, iaitu Tuan Guru Haji Azhari Abdul Razak, seorang ulama Kedah. Saya rajin ziarah dia dulu di Gua Cempedak, Batu 16. Jadi kehidupan dia macam tu. Dia bangun 3 pagi, dia baca kitab. Lepas subuh dia tidur, dia bangun pukul 10, dia baca kitab sampai tengah malam. Macam tu lah. Kalau tak ada ceramah apa, itu aktiviti dia. Sampai dia meninggal dunia lah. Itu cerita dia. Cuma saya tak catat. Cuma ingat dia cerita lah. Dia pagi Pak Haji. Macam itulah. Ketiga pagi bangun baca kitab. Lepas subuh tidur sikit. Sambung baca kitab balik. Zuhur makan. Rehat. Baca kitab balik. Lepas maghrib baca balik sampai tengah malam. Tidur. Dia ada library dia. Dia ada satu kitab pada saya. Tarbiyah Inda Ibnu Qayyim Jauziyah. Tapi kitab tu hilang sampai Sopi Musyad. Harap masih jumpa lagi lah. Seorang alim. Dia belajar habis Kutubus Sittah.
Tu alim besar. Dia mengaji kutubus sittah, tamat di India. Jadi kita boleh tiru kehidupan sedemikian. Nak tengok TV, tak apa, tengok. Tapi kita cari ruang-ruang yang sesuai lah. Tapi makna sebelum-sebelum kita bangun, kita buat preparation. Macam Ustaz Abdul Razak, memang lengkap dah. Ada library, ada apa semua, makna dia bangun. Kalau kita mati pun husnul khatimah, mudah-mudahan. Sebab membaca, menulis, kita mengajak, mana pergi surau, balik, rehat sekejap, bersama family, sembang-sembang, masuk library balik, menulis, membaca. Dan secara automatik dia mentarbiah anak-anak dan cucu-cucu untuk menggalakkan membaca. Itu yang dibuat oleh para ulama. Dia tak cerakah apa. Dia buat kerja sendiri dan saya pernah interview seorang ulama Kedah, iaitu Syekh Abdul Hamid Tahir, bekas ahli kuasa fatwa Kedah dan guru saya di Maktab Mahmud lah. Saya tanya, Ustaz bangun tidur apa? Pukul 3. Ustaz buat apa? Baca kitab. Jadi begitu. Tangan dia kitab tak pernah terlepas. Rasa Ustaz Hafiz pun sempat dengan Ustaz Hamid Tahir. Sampai ke mati dia pegang kitab je. Sama ada di library, di Maktab Mahmud tu, satu-satunya guru yang duduk library dia, yang saya perasan. Kemudian dia mengajak Kidu. Pergi library Kidu pun jumpa dia juga. Saya suka pergi library dulu tupang-tupang. Jadi tengok Ustaz Hamid Tahir juga. Di mana-mana dia. Jadi itu di antara kehidupan ulama. Kitab di tangan sedia. Dia pergi mana pun, dia jaga Pak Isa. Saya masa ambil Pak Isa agama tingkatan 6 tu, saya jenis jawab cepat. Tapi tak betul. Setengah jam siap lah. Hentam. Kata dengan kawan, di sini Ustaz Hafiz tahu, keluar awal. Dia kan dapat cemerlang, dapat teruk. Saya jenis tak fikir lah. Main jawapan Pak Isa, jawab terus. Tak tahu, jawab juga. Bukan fikir. Jadi keluar awal. Dia setengah jam dia keluar, dah boleh keluar makan. Zaman kita tu. Yang saya heran macam mana orang boleh duduk dalam Pak Isa 3 jam. Itu memang. Kalau boleh jawab 3 jam, okey. Tapi kalau tak boleh jawab, dia boleh duduk 3 jam. Itu saya kagum. Saya tak boleh jawab, keluar terus. Itu masa sekolah menengah lah. Kali Azhar dulu memang duduk lama sampai habis lah. Sebab memang jawapan panjang. Jadi dia tahu macam tu. Saya berhenti awal setengah jam. Masa tu Ustaz Hamid Tahir jaga Pak Isa kami. Tapi hantar dia, tanya, Ustaz duk baca kitab apa? Dia jaga Pak Isa tu, dia baca kitab. Tak pernah jumpa guru yang tu. Dia jaga Pak Isa, dia baca kitab. Dia kata, Ustaz baca kitab apa ni? Dia kata baca kitab, masa tu dia baca kitab Yusuf Qaradawi, Fiqh Awlawiyat ke Asy-Syariah Salihatun li kulli zaman wa makan. Adalah baca, dia jawab adalah baca. Jadi saya kagum. Itu di antara guru saya yang memberi kesan dalam pemikiran membaca. Tak pernah. Jarang kita tengok. Dia main rumah saya pun. Pernah sekali dia main rumah. Ziarah ayah saya. Bawa kitab haji. Jadi masa saya hantar dia tu, ayah saya pun ada. Saya tanya dia, kitab apa tu? Ahkamul Hajj wal Umrah. Maknanya, pergi mesyuarat pun bawa kitab. Itu di antara contoh-contoh. Kita terkesan. Dia tak suruh kita buat pun. Tetapi, cara dia tu memberi kesan kepada student. Jadi kita macam tu. Di mana pun kita buat kitab. Dan ulama macam tu. Saya baca terjemah Syekh Abdul Fattah Burudah. Di bonet keretanya penuh dengan beg berisi kitab. Jadi anak murid dia cerita. Satu ketika singgah di restoran makan. Dia suruh anak murid dia ambil kitab dalam kereta. Dia kata kedai makan pun dah baca kitab. Kedai makan pun kita baca kitab. Sampai terus. Kita masuk kedai makan, cerita politik lah, perempuan 3-4 jam. Tapi tak ubah apa pun dunia kan. Cerita kita tentang politik tak ubah satu sistem pun. Kalau kita baca kitab, kita boleh perbetul pemikiran kita. Wal mursal wa huwa qaulu tabi'in. Dan hadis mursal ada marasil pada Abi Daud, ada 1800 hadis. Dalam Muwatta terkenal dengan kitab hadis yang mengumpulkan hadis mursal. Tapi sayang, Muwatta ini tak dapat sambutan oleh orang Malaysia. Mungkin di Petaling belajar Muwatta. Kita ada sahabat, nama dia orang panggil Ustaz Maulana Ustaz Lutfi. Saya tak pasti dia mengajar atau tidak. Tapi yalah, saya ada pengalaman, saya ada mengaji Muwatta dengan baca Muwatta. Dulu saya mengajar dekat satu masjid ni. Saya berhenti dah. Kalaulah Muwatta ni diajak pada tingkatan 1, misalnya Maktab Mahmud lah. Ni berangan, bukan nak suruh ubah pun. Payah nak ubah sistem kita dengan pendidikan. Kalau dia study daripada form 1 sampai form 6,
keluar daripada Mazhab Mahmud tu, insya-Allah menjadi seorang pemuda yang ada ilmu lah. Sebab dia ada 1,800 hadis bercampur dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Dan boleh dihafal dan dipelajari dengan baik. Tapi sayang, kita duduk daripada form 1 sampai form 5 tak tahu buat apa. Keluar daripada Mazhab Mahmud, ingat satu hadis je, innamal a'malu binniyat. Oh, itu memang sedih. So, kalau kita, tapi benda ni impian sajalah. Kalau muwatta' ini diwajibkan pelajar agama belajar, saya rasa banyak isu-isu boleh selesai dengan membentuk remaja yang berilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada atau fa'ala kada atau bihali ruwah. Kena tahu nama-nama perawi, keadaan perawi, sifat perawi. Hal maksudnya sifat. Dalam lughah Arabiah hal ni ada dua makna, keadaan dan sifat. Quwwatan, perawi ni adalah kuat. Kena baca At-Tahdzib oleh Ibnu Hajar Asqalani. Itu yang paling kecil lah. Tapi sekarang ni dia ada satu buku Majmu' Rijal Kutubis Sittah. Saya beli. Tengok tu dia banyaknya rijal-rijal yang ada dalam Kutubis Sittah. Jadi kalau tuan-tuan rajin, buka contohnya Sahih Bukhari, carilah. Qala haddatsana Humaidi. Hadis pertama tu yang Humaidi. Tanyalah Humaidi ni siapa? Humaidi ni sezaman dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Kita pun carilah biodata dia. Dekat Google banyak. Humaidi ni dia ada musnad dia. Baru ni saya beli musnad Imam Humaidi 3 jilid. Sangat menarik, ada lebih kurang 6,000 hadis tak Ustaz? Berapa ribu hadis? Sangat menarik. Dan saya tanya guru saya, kitab ni boleh mengajar tak? Kitab ni sangat soleh sebab dia menghimpunkan hadis-hadis yang banyak sahih. Humaidi ni sezaman dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan di antara Syekhul Bukhari. Jadi kita, kalau malam-malam kita ambil satu hari, satu perawi. Paling kurang kita kenal sebab mengenal ulama' ini membentuk pemikiran. Membentuk pemikiran. Saya teringat, sahabat saya, Dr. Omar, dia kata apa? Belajar hadis ni, matan 1,5 nikmat, perawi 1,5 nikmat. So kalau belajar hadis dengan dua cara ni, kita dapat 2 nikmat. Jadi kita rasa, yang dia kata tu betul. Bila kita belajar matan saja tak lengkap, kena tahu perawi. Kalau belajar perawi saja tak lengkap, kena tahu matan. Sangat bagus. Oh, tapi cerita lah tuan-tuan. Tuan-tuan kena cari sendirilah. Pergilah merantau pergi India ke Afrika ke. Au dha'fan. Kitab-kitab du'afa cukup banyak. Kitab-kitab du'afa, perawi-perawi yang dhaif cukup banyak. Wa ma tawatara daqiluhu. Dan apa hadis-hadis yang telah mutawatirkan penukilnya, perawi-perawinya. Wa ajma'as salafu ala qabulihi. Dan ulama' salaf sepakat terima seperti Bukhari dan Muslim. La yubhathu an adalati naqil. Kita tak kaji dah perawi-perawi dia. Walahul iktifa'u bita'dili imamin. Urifa sihhatu madhabihi. Cukup kita ambil pentarjihan daripada imam yang dikenali. Mazhabnya adalah tepat. Fil jarhi wa ta'dil. Dalam ilmu jarhi wa ta'dil. Ini ilmu yang sangat luas. Tak tahu nak kata, bagi saya ilmu hadis ni luas daripada ekonomi gila. Siapa nak belajar ilmu hadis ni memang dia kena ambil masa yang begitu lama, kena sabar, kena kuat mengapai. Sebab tu ulama hadis ni subhanallah, Tuhan pelihara mereka, maka di kalangan orang yang mempunyai fadilat, ashabul fadli, mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dalam Islam. Wa yuqaddamu 'inda at-ta'arud al-khas wal 'am. Dia mampu untuk mengenal usul fiqh yang mana hadis 'am, yang mana hadis khas, wal muqayyad 'ala al-mutlaq, yang mana ada sebutan yang lebih mengikat daripada ayat yang mutlak, wan nas 'ala zahir, yang mana nas yang tidak ada takwil dan zahir yang ada takwil. Seperti dalam hadis sebut Rasulullah SAW setiap kali nak berjimak balik, dia berwudu. So wudu itu zahirnya basuh. Kalau zahir syar'i maksud dia ambil wudu macam sembahyang, tetapi ada juga maknanya basuh kemaluan. Jadi bertembung. So di situlah berlakunya ta'arud. Macam dalam hadis sebut bila nak makan ambil wudu. Adakah masa kita nak makan tu berwudu perlu kita ambil wudu sembahyang ataupun basuh tangan? Itu yang menjadi khilaf di kalangan fuqaha kita. Wal muhkam ala mutasyabih. Ini kesilapan
sebahagian liberal bila suka mencari ayat-ayat mutasyabihat dalam hukum hakam tanpa mengikat kepada ayat-ayat muhkamat. Ini dalam kes-kes tudung, dalam isu riba dan seumpama dengannya, mereka ambil ayat-ayat yang mempunyai tafsiran yang banyak tanpa diikat kepada ayat muhkamat. Wan nasih wal muttasil wal qawi ala muqabiliha. So, semua yang hadis-hadis sama susunan dia seperti dalam ilmu Quran. Sebab itu Imam As-Suyuti dia ada 2 kitab yang perlu dibaca. Satu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di susunan yang sama dalam kitab satu lagi Tadribur Rawi, syarh kepada At-Taqrib Imam Nawawi. So kita itu kalau kita nak jadi mujtahid dalam mazhab Syafi'i, sayugia kita bacalah. Boleh tengok Dr. Yusri ya, hafizahullah, dalam YouTube dia ajak Al-Itqan Ulumil Quran. Tapi ada yang lebih baik daripada kita itqan, nama dia karangan Imam Az-Zamakhsyari, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini asal Syekh Hafiz tahu lah depa mengaji Quran ni. Sudah tahu sebab tentu depa belajar kitab Al-Burhan dan juga Al-Itqan, ataupun Ustaz Kamal lah, Abang Kamal kita depa Usuluddin, depa belajar kitab Al-Burhan, kalau modernnya kitab Syekh Abdul Azim lah dalam Manahilul Quran. Manahilul Quran satu kitab moden yang besar, 4 jilid. Yang paling kecil boleh baca Al-Abhath karangan Syekh apa nama kitab kecil tu. Ana dulu mengajak kita tu baca Abhath fi Ulumil Quran. Dia ada 2, Mana' Qattan, Mana' Qattan dalam dia ada mustalah hadis dan dia ada Ulumul Quran. Sangat bermanfaat, kitab ringkas untuk permulaan, kitab tu bagus. So inilah ilmu, ini madrasah yang dibentuk oleh ulama kita. Bukan saya bentuk, bukan orang lain bentuk. Ini ulama kita. Jadi dibuka ruang kepada semua kita. Kalau kita nak jadi ulama, inilah medan dia. Inilah dia punya platform dia, inilah pertempuran dia. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Wala tanhasirul ahkam fi 500 ayatin. Ini pandangan Imam Ghazali. Imam Ghazali pandangan untuk jadi mujtahid kita kena tahu 500 ayat ahkam, tapi tidak lebih daripada itu. Tapi tafsir ahkam yang paling terbaik dibaca 2. Yang pertama selain pada tafsir ahkam Imam Syafi'i riwayat Baihaqi, ada ahkamul Quran yang ditafsir oleh Imam Syafi'i riwayat Baihaqi. Sangat bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir Jassas ada 3 jilid. Subhanallah, ajaib. Yang ketiga, tafsir Al-Quran oleh Imam Ibnul Arabi Al-Maliki. Itu kalau tuan-tuan baca, subhanallah, bila kita terang Quran kepada orang ni, barulah ala bayyinatin, ala basiratin ana wa man ittaba'an. Dan kalau kitab moden ada 2. Satu tafsir Ali As-Sabuni, dulu saya belajar dengan Syekh Nuruddin hafizahullah. Dia di antara ulama yang dia besar di Indonesia, memahami fiqh Syafi'i dengan baik, menguasai fiqh Syafi'i dengan baik, dengan pengajian dengan Syekh Yasin Fadani, Syekh Osman Zain, seorang faqih Syafi'i besar, hafiz matan Minhaj, menghafal matan Minhaj At-Talibin. Itu di antara ulama yang besar di Asia juga, Syekh Nuruddin, cuma dia tidak mencapai tahap Syekh Yasin Fadani yang faqih Syafi'i kabir. Orang kata apa? Imam. Syekh Yasin Fadani, subhanallah, orang kata apa? Semua orang Arab ambil ilmu dengan dia lah. Jadi di antara bintang anak murid dia ada Syekh Nuruddin Al-Makki hafizahullah. Ajaib. Ilmu Syekh Yasin ni keajaiban dia pakai baju di panas ya. Sama yang guru saya, seorang nama tu, dia mengajar kita dalam YouTube pakai t-shirt pesta ya. Doktor dia filosof. Dia ajak saya belajar dengan kitab Syekh Salim. Nama Dr. Salim. Dia ajak kami kitab Qawaninul Fikri.
cara fikir dalam ilmu. Ada 6 bidang ilmu dalam tu. Ada mantiq, ada tafsir, ada usul ulumul Quran, ada ulumul hadis, ada usul fiqh, ada mantiq, ada ilmu kalam. Kita tu insya-Allah kalau saya tengok kalau penting untuk silibus saya akan masukkan. Tapi dia berhenti, dia pergi Qatar, mengajak di Qatar lama, dan saya balik Malaysia, barulah dia balik ke Mesir. Tapi banyak YouTube dia punya, subhanallah, jidal dia sangat hebat. Dia menguasai fiqh Hanafi dengan baik. Alim Hanafi. Walaupun dia adalah kuliah usuluddin, tapi usul fiqh dia usul fiqh Hanafi. Ta'asub Hanafi jiddan. Oh, Hanafi ala tul. Sebab pengalaman saya di Mesir, saya banyak duduk dengan ulama Hanafi yang ta'asub. Bergaduh dengan dia, kita Syafi'i, tapi kadang terikut juga. Sebab itu saya kalau di Malaysia, pengalaman saya jarang baca kunut sebab saya duduk dengan ulama-ulama Hanafi di sana. Bukan pasal kunut tu bid'ah. Sebab saya duduk dengan masyayikh, seperti ada seorang tu ulama Hanafi juga, nama dia Syekh Syekh Wafiq. Saya belajar Kanzul Daqaiq dengan dia, Al-Ikhtiyar, dan sebagainya kita Hanafi lain dengan dia. Jadi sembahyang dia mana baca kunut. Jadi bertahun-tahun tak baca kunut. Jadi saya balik Malaysia pun jadi malas nak angkat tangan. Melainkan saya pergi surau, saya baca kunut lah. Saya orang kata bid'ah tak bid'ah pun, cuma malas. Bukan pasal kunut tu tak sunnah, pasal tak malas. Dah lama dah bertahun-tahun kan. Nak ubah tu susah sikit. Jadi depa ni memang ta'assub gila Hanafi. Sembahyang tarawih tak sah kalau buat 8. Tu dia, kita duk biasa buat 8. Jadi bila sembahyang dengan Syekh Wafi ni kena sembahyang 20 rakaat. Kita pun dah mengaji dia ikut bila tak larat. Tu kenangan di Mesir dulu. Imam saya tengokkan ulama-ulama yang sangat hebat. Baik. Kemudian wala khamsati mi'ati hadithin. Bukan 500 hadis. Syekh Jumaah pernah sebut lebih kurang 63,000 hadis. Oh banyak. Saya bilang kalau kita boleh habis 10 salam 1,800 hadis dah okey dah. Kalau kita habis kitab Nailul Awtar ada 7,000 hadis dah okey dah. Tapi rupanya tak okey lagi. Aduh, macam tu bila nak jadi orang ulama. Kawan saya pernah buat dengan guru dia di Mesir, Ustaz Hafiz. Kami panggil Baba lah. Seminggu khatam kitab Muntaqal Akhbar, 7,000 hadis. Masa tu anak tak sempat ikut, ada exam kot. Mereka buat 7,000 hadis baca dalam seminggu. Sehari baca lebih kurang 1,000 hadis. Baca tanpa syarah. Tu dia. Sebabnya tu asatizah boleh buat benda tu. Kumpul kawan-kawan, kata dia pilih, kumpul buat sendiri. Baca misalnya kitab Bulughul Maram. Baca kitab Bulughul Maram ada 1,800 hadis. Baca sehari 500. 4 hari khatam. Lepas tu buatlah kambing. Jadi ini di antara boleh buat. Sebenarnya kita boleh buat. You can do. Malaysia boleh. Itu dia. Khilafan li za'imiha Imam Ghazali. Ini dia rat Imam Ghazali ni. Tapi ramai juga ulama yang rat. Tetapi sebenarnya Imam Ghazali niat dia adalah untuk takhfif. Dia nak bagi peluang untuk orang berijtihad. Jadi saya sebenarnya cenderung pada Imam Ghazali dalam Mustasfa. Kalau 500 tu senanglah sikit. Ni kalau sampai katalah 10,000 hadis, 20,000 hadis. Silibus di universiti, kalau kita belajar, tak akan lebih daripada 200 hadis. Kalau 4 tahun. Macam mana kita nak jadi pakar? So, sangat susah di dalam penilaian ulama. Kemudian kena tahu, wabil qiyasi bi anwa'i thalatha minal jali, qiyas jali. Qiyas jali ni termasuk dalam qiyas illah lah, pembahagian dia. So, kena belajar betul bab qiyas. Kita insya-Allah nanti kita akan ada subjek qiyas dan kita akan ajakkan petikan daripada kitab usul fiqh. Sangat menarik. Dan saya akan keluarkan buku qiyas, aplikasi dalam fiqh model lah. Kita ringkas dalam 50-60 muka surat aja. Wa huwa ma yuqta'u fihi bi nafyil fariq. Apa maksud dia? Jadi qiyas jali ini kita telah mengqataikan bahawa tak ada perbezaan di antara furu' dengan usul. Maknanya dia usul dengan furu' ni sama aja. Maki mak dengan pukul mak sama ya. Riba jahiliyah dengan riba konvensional sama aja. Bahkan teruk lagi. Sebab riba jahiliyah dia punya dia dipanggil apa?
interestnya bermula selepas tak boleh bayar. Dia panggil default. Istilah apa dia term dia lah. Bila gagal bayar baru dibungakan. Tapi sekarang ni bunga daripada awal. Awal angkat tu dah ada bunga dah. Itu dipanggil apa? Yuqta'u binafyil fariq. Qiyasi darbil walad ala ta'fifi. Kalimah uf ini sangat luas maknanya, ulama hurai secara mendalam. Uf ni ada banyak makna. Yang asalnya dia adalah makna kotoran. Kotoran. Yang membusukkan bila dia ada asbab. Kalimah uf dalam lughah Arabiah yang dibahaskan oleh sebagian ulama lughah. Tapi siapa baca kitab Tahdzibul Lughah, dia hurai kalimah uf ni mendalam. Sangat menarik untuk kita faham Al-Quran. Siapa dia tak ingat dah, cerita dia panjang, menarik. Asal uf ini, benda yang busuk, kemudian dia digunakan kalimah uf yang mana mak kita terasa, ayah kita terasa. Jadi dia ada asbab. Kalau siapa nak detailkan, boleh buka kamus Arab. Tekan Google pun boleh, tapi saya baca yang kamus Tahdzibul Lughat tu menjadi rujukan utama Imam Nawawi. Dia ada 10 jilid. Nama dia At-Tahdzib, Mu'jamut Tahdzib bil Lughah oleh Imam Al-Azhari. Subhanallah. Dia tulis kitab tu setelah dia hidup hampir 50 tahun dengan ilmu bahasa Arab. Tu dia. Dia hidup dengan bahasa Arab selama 50 tahun, dia tulis kitab Mu'jamut Tahdzib bil Lughah. Jadi siapa-siapa yang nak jadi pakar syariah, kalau kuasai kitab tu, Masya Allah, tabarakallah. Orang kata qawiyun hujjah. Orang tak boleh kata apa. Bila dia berhujjah, dia berkeluar kamus. Bila berhujjah, dia berkeluar kamus. Orang nak kata apa? Awil musawi, sama saja. Wahuwa ma yabu'udu fihi intifa'ul farid. Kalau kita bezakan, rasa pelik, mana boleh. Qiyasi ihraqil malil yatim ala aklihi. Ini dipanggil qiyas wadih ataupun kita namakan sebagai qiyas wadih. Makna dia dalam Quran sebut la ta'kulu amwalal yatama, jangan makan harta anak yatim. Kemudian orang tu dia kilah. Kata saya tak makan harta anak yatim, tapi saya ambil duit dia, saya beli baju. Quran sebut makan, saya tak makan, saya beli baju lah. Saya beli rumah. Maka yab'udu fihi intifa'ul farid. Kalau kamu kata macam tu, pelik tu, kamu jangan kona lah. Beli baju sama dengan makan je. Itu Quran sebut. La ta'kulu, itu min babi taglib. Zikru fi mahali taglib. Selalunya orang makan. Sebab itu ilmu lughah diperkenalkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bila Imam Syafi'i bercakap macam ni, ulama zaman dulu terkejut. Adakah bahasa Arab macam ni? Kamu bezakan yang ni, kamu bezakan yang tu. Dia buat main syawahidu dalam Quran yang kita boleh tengok dalam kitab dan juga Risalah. Sat khas, sat am. Kemudian diikuti oleh Imam Tha'alabi dalam kitabnya Furuq Lughawiyah. Itulah buku-buku yang membentuk pemikiran seorang ulama. Kalau kita berjalan, bukan kita lah, untuk anak-anak muda akan datang insya-Allah. Manhaj macam di Kedah sekarang ni, kita tengok pembukaan mak tahfiz, ada macam-macam pondok. Kalau mereka diselia silibus mereka, saya yakin mereka boleh menghasilkan. Universiti pun dia pun boleh buat kelas-kelas halaqah elektif. Saya pun bercadang di Kuala Darul Hikmah, kita akan buat pensijilan macam itulah. Di samping di sini kita buka balik untuk Jabatan Mufti, Jabatan JKSM untuk baca semula. Sebab kita tahu di sana mereka kekurangan platform untuk nak baca semula sebab sibuk dengan tugasan dan sebagainya. Kita akan sediakan. Bukan apa. Bila mereka boleh baca kitab dengan baik, prestasi otomatik meningkat. Dia kesan dia kepada mujtama'. Bukan kepada individu saja. Kesan dia bila pegawai fatwa boleh baca kitab dengan baik, pegawai qadha boleh baca dengan baik, guru takmil boleh baca kitab, dia boleh rujuk sendiri. Tiap-tiap bulan pula pergi Darussalam beli kitab. Akhirnya masyarakat terdidik. Subhanallah. Dia automatik bila kita dia panggil improvement self tu,
berlaku, automatik masyarakat berubah. Ini di antara benda yang kita buat insya-Allah. Awil qiyasil adwan, ini kurang sikit dalam bab riba lah. Wa huwa ma yab'adu fi intifa'ul farid ka qiyasil dzarrah ataupun dzurrah 'ala al-bur. Jagung ke atas apa nama dia, panggil apa? Gandum. Gandum besar lagi. Jagung apa nama dia dalam bab ribawi, dia kualiti dia rendah sikit, tapi dijadikan sebagai makanan rasmi juga setengah tempat, tapi tak banyak tempat. Jadi dia bawah sikit. Macam kita katakan fiat money, qiyas adna. Sebab duit dengan emas tak sama. Tapi kita katakan fiat money tu duit kita sekarang ada riba juga. Sebab dia kalau kita nak kata tak riba jauh sangat, sebab dia jadi barang pertukaran, exchange, tempat yang kita tukar. Fil riba bi jami' at-ta'mi. Sebab dia adalah makanan rasmi, makanan ruji. Sebab itu qiyas aduan akan jadi khilaf. Yang dua tadi tak khilaf. Jali dengan musawi tak ada khilaf. Yang bawah ni ada khilaf. Yang disebutkan sebagai qiyasus syabah. Sebagai ulama namakan sebagai qiyasus syabah. Ataupun qiyas khafi. Tak ramai yang nampak. Yang menarik dia, biar teringat bab-bab nama ni. Saya baca kitab Lughah juga. Kalimah aruz. Aruz ni nasi lah. Kemudian disebut oleh ulama lughah wa fi qaulin disebut sebagai ruzun. Dan Arab mesti sebut ruz. Firuz disebut oleh ulama lughah, dia kata apa? Kalimah ruz ini lughatun qabihah. Ulama kaji sampai tahu tu, saya tengok subhanallah ajib semua. Sampai kalimah aruz dengan ruz pun dia ada lughah yang sahihah, lughah yang qabihah. Dia lughah tetapi tak apa elok disebut. Baik. Wa bilisanil arabi lughatan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kena tahu bahasa Arab. Sebab tu kalau kita nak tajdid, dirasah. Awal syait kata bin Bayyah hafizahullah, kalau kita nak tajdid ilmu syariah, perbetulkan pembelajaran bahasa Arab. Perbetulkan manhaj. Saya sedih juga bila tengok di Maktab Mahmud. Zaman sekarang ni, sekolah agama. Zaman dulu, kita bahasa Arab susah juga. Kuat. Tetapi, saya terperhati Ustaz Hafiz, sekolah yang paling mempertahankan bahasa Arab Maktab Mahmud lah. Jadi, kena kekalkan Maktab Mahmud di muka bumi ni. Dia jaga sungguh. Tapi kita nak, insyaAllah, sebab saya perhati guru di Maktab Mahmud ni, kebanyakan mereka teliti dalam bahasa Arab. Sangat teliti dalam bahasa Arab. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jaga Maktab Mahmud daripada dulu sampai sekarang. Maktab Mahmud ni lebih kurang macam Azhar di Mesir lah. Sebab guru-guru pun dipilih, Alhamdulillah, kita tengok penilaian Maktab Mahmud. Kawan-kawan saya itu semua kebanyakan yang mahir dalam bahasa Arab, syair dan sebagainya. Kita nak pertahankan supaya keluaran di situ dapat pergi Azhar, dia jaga. Sebab kalau kita jaga bahasa Arab, kita jaga syariah kita. Dan kena perkasakan macam zaman dulu. Kalau belajar di Maktab Mahmud, Syarah Ibnu Aqil dah habis. Kita susahlah sama sekali sebab sistem kita berlainan. Cuma makna dia boleh create kelas-kelas tambahan, cari pelajar-pelajar yang berminat untuk ilmu syariah, train mereka. Sebab tak banyak sekolah yang boleh buat macam tu. Sebenarnya untuk membina sistem pengajian yang tepat di Maktab Mahmud lah yang paling terbaik yang boleh kita hasil. Ada sistem dia elok, sejarah dia baik, ada tesis mengkaji Maktab Mahmud. Makna dia, Maktab Mahmud ni kita kena jagalah. Macam mana pun walaupun kita sekolah lain, Ustaz Fidah, walaupun kita Mahat Syafi'i, tapi kita bagi sokongan. Kerja sama. Sebab dia adalah warisan daripada ulama-ulama turun-temurun. So ini di antara benda yang nikmat Allah Ta'ala bagi kepada orang Kedah, dia ada ma'had ataupun Maktab Mahmud. Baik. Lughatan, kena hafal kamus. Alhamdulillah, Ustaz Fidah ada kamus. Ada lagi kamus tu untuk promote di sini. Ustaz Fidah ada kamus yang dia terjemah, nama dia Al-Qamus Al-Muyassar. Maujud Maulana, maujud. Arba'in. Siapa nak? Saya ada baca, saya ada takhrij kat situ, tuan-tuan boleh beli. Harga dia RM40 ke RM50. Jazakallah khairan Maulana.
Apa dia? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Kita Berapa ringgit sebar apa dia? 40, 40. 40 ringgit. Boleh hadiah kat cucu. So kitab tu bagus untuk permulaan, tapi lepas tu kena baca kitab Kamus Arab dengan Arab jugalah. Seperti Al-Mu'jam Wasit yang As-Sihah dan seumpama dengan dia. Jadi boleh telefon Ustaz Fidohat. Lughatan wa nahwan. Yang paling terbaik kita Ajrumiyah. Ajrumiyah tu sebenarnya kalau diajak dengan tepat dan baik, dan Ustaz Fidah ada pengajar Ajrumiyah, kena minta buat baliklah. Dan Guru Takmir boleh berhubung dengan Ustaz Fidah ataupun siapa lagi yang nak buat pengajian Ajrumiyah. Baca balik kitab tersebut untuk kita kuatkan bahasa Arab kita. Sarfan seperti Matan Azzi. Dan yang moden ada dipanggil As-Sarful Kafi, Nahwul Kafi, tatbiqat dan sebagainya, boleh baca. Dan juga kitab As-Sarfu oleh Abdul Hamid Muhyiddin Abdul Hamid. So boleh baca untuk kita kuasai, sebab bila kita kuasai saraf dengan nahwu, automatik berkembang ilmu syariah kita. Syekh Abdul Mahmud dia kata bila dia fil Faisal dulu di Azhar, Ma'had Azhar, dia dinasihatkan hafal matan alfiah. Dia mula hafal dalam umur 14 tahun, dia hafal matan alfiah. Kemudian Allah Ta'ala permudahkan semua ilmu syariah dan ilmu ulum-ulum Islam kepada dia. Selepas dia hafal matan alfiah. Syekh Qardawi hafal matan Ajrumiyah dalam masa seminggu yang diceritakan dalam kitab sejarah dia. So kita bukan suruh hafal pun, belajar dan baca saja matan Ajrumiyah. Dan Syekh Fidah boleh buat lah. Untuk guru takmir mungkin di Kedah, Ustaz Zaki boleh take note, dan benda tu sangat bagus lah. Kita bukan seorang baju kita rosak dengan Ajrumiyah. Jangan cancel saja. Wa balaghatan. Allah, ilmu balaghah ni kalau kita minat, kata Syekh Muhammad Ibrahim Kattani, kalau kita tak faham balaghah, kita tak akan faham Quran dengan baik. Memang macam tu ilmu muhassinat. Ada 3 bahagian, badi', ada ma'ani, ada ilmu bayan. Kami dulu di Azhar sempat belajar dengan Syekh Hamad Jawish. Kitab saya banyak juga belajar balaghah. Yang bermula kitab pengenalan balaghah, kemudian kitab balaghah apa, buku dia kecil. Kemudian baca At-Tiras, kemudian baca kitab Al-Idah. Tapi sebenarnya bila kita belajar balaghah, subhanallah, banyak membantu memahami tarkib bahasa Arab pada teks Quran, Sunnah dan juga buku-buku turas. Jadi pengalaman yang kami dapat ini, kita cerita supaya semua pun belajar balaghah. Walaupun dia kata dia ni kuliah syariah, dia ni kuliah usuluddin, dia ni kuliah qiraat. Tapi sebenarnya bila kita belajar balaghah, memberi kesan cara fikir kita menafsir Al-Quran dan juga menafsir As-Sunnah An-Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Ini tak apa asatizah, jangan rasa gerun. Ini saya cerita tadi ulasan, semua ni diletakkan oleh ulama, bukan oleh saya. Wa bi aqwalil ulama, kena belajar fiqh muqaranah, kena baca Majmu', kena baca Mughni Ibnu Qudamah, dan insya-Allah bulan 2 ini kita baca kitab Mughni Ibnu Qudamah bab puasa, sebab kita dah nak puasa. Kitab fiqh muqaran lebih daripada 4 mazhab. Tuan-tuan yang baru first time ikut, subhanallah, betapa luar biasa kitab tersebut. Dia jadi silibus kepada kami di Al-Azhar, di Darul Ifta. Dia diajak oleh Syekh Al-Allamah Mujtahid Dr. Rafa' Osman. Ajaib. Nanti insya-Allah kita hantar PDF. Ilmu arud tak jadi syarat untuk mujtahid, tapi belajar sangat bagus. Dulu saya di Azhar, saya ambil kursus 3 bulan belajar ilmu arud. Saya ambil orang patuh dekat, nama dia Syekh Nabil. Rupa-rupanya seronok. Masa saya duduk staff, bukan staff, duduk pensyahadah Mak Tak Mahmud, saya tak faham ilmu arud ni apa dia. Sebab masa mengaji di pondok mereka tak ajar ilmu arud. Jadi saya ingat tak penting. Rupanya ilmu arud ni penting untuk mencantikkan syair kita. Baca bagi betul, dia ada 16 bahar. Satu bahar tu khilaf di antara ulama. Dan saya galakkan belajar ilmu arud. Dalam stamp pun ada kuasai arud. Sebab kita boleh baca syair dengan tepat.
Yang selalu guna dalam syair ni bahar rajaz, bahar tawil, bahar basit. Macam kita baca burdah dia bahar basit. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. So, bila kita baca bahar tu kita baca dengan tepat sebab Imam Khalil tu dia tengok laut dia ada 16 lagu. Daripada bunyi laut itulah dia buat bahar. Dan semua lagu-lagu saya pernah buat satu lirik lagu dapat alhamdulillah top 5 masuk AIM. Saya dijemput lah pi. Tapi rasa segan duduk hati-hati kan. Takut duduk dengan hati-hati cantik. Segan kita. Masa tu Abang Johan Nawawi. Jadi masuk top 5 tahun 2015. Ikim dekat 10 pada lagu terbaik nasyid. Tapi malangnya komposer pun dah meninggal, penyanyi pun dah meninggal. Tapi saya harap saya tak meninggal lagi. Takut berhenti ni. Jadi penyanyi dia pun Alif dah meninggal dunia. Rahimahullah, anak kepada Nora Arifin. Dan suami dia pun dah meninggal, Abang Johan, sangat baik, orang Kelantan. Rupanya bila buat lagu, dia ada taktek dia. Saya fikir, bagus belajar arut bila kita buat lirik. Dia ada taktek dia. Rupanya walaupun lagu Arab ke lagu Melayu, ilmu arut boleh bantu kita jadi penulis lirik yang baik. Baik, cerita. Tak gitu, tuan belajar. Untuk bagus pulun fiqh lah, pulun arut untuk belajar fiqh bukan belajar buat lirik. Wa bi aqwalil ulama min as-sahaba faman ba'dahum. Kena baca banyak kitab, di antaranya Muhalla Ibnu Hazmin ada 18 jilid. Kitab As-Sunan Al-Kubra ada 12 jilid. Yang ni saya hurai untuk ulama yang sebut aqwalil ulama, nak cari kat mana? Kitab Fathul Bari 13 jilid. Ustaz Hafiz, macam mana Ustaz Hafiz kita? Al-Hafiz. Baik, alhamdulillah jauh. Baik, kemudian faman ba'dahum fima walau fima yatakallamu fi faqat bi alla yukhalifahum. Kita nak tahu benda ni supaya kita tahu kita tak bercanggah dengan ucapan mereka. So ini di antara dawabit yang menjadikan kita kuat. Kita ni mantap, bukan mantap bercakap, mantap pada akal, dalaman. Kita mampu untuk mengislah. Ini dikatakan islahul mujtama' bil ilmi. Itu tanggungjawab kita besar, guru takmir. Kita ada peranan kita membantu kerajaan, membantu masyarakat untuk islah. Baik. Setakat itu dulu kita bincang. Nanti malam kita sambung balik ucapan-ucapan ulama Hanafi sedikit. Walaupun dia Syafi'i tapi dia nukil juga ulama Hanafi, Ibnu Abidin sebab ada kebaikan dia. Kemudian kita akan baca pula istilah-istilah kitab dalam mazhab Syafi'i. Yang penting saya akan huraikan. Yang insya-Allah saya akan tulis ataupun kumpul semua mustalah Imam Nawawi dalam kitab Minhaj dan Majmu' untuk jadi kemudahan kepada masyarakat untuk merujuk kitab-kitab Minhaj insya-Allah. So kita buka soalan. Wallahu a'lam.